Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan bentangkan PKUK 3152, tugasan 4, pembentangan cadangan projek inovasi. Nama saya Joanna. Saya dari kelas G6.1. Option saya adalah pendidikan khas masalah pembelajaran. Bagi tajuk inovasi saya adalah SNAP program. Isi kandungan bagi hari ini adalah tajuk projek, sinopsis projek, rasional, masalah, objektif, strategi penyelesaian, kumpulan sasaran, kajian lepas, anggaran kos, kepentingan atau keperluan inovasi, penerangan cadangan projek inovasi, dan kesimpulan. Okey, bagi tajuk projek inovasi saya adalah SNAP program. Kenapa bernama SNAP program? Kita lihat. Okey, SNAP, apakah itu SNAP? Yaitu snack. Yang kedua, PO adalah apa? Adalah prod. Dan GAM adalah game. Jadi, gabungkan adalah SNAP program, gabungkan adalah SNAP program. Okey, seperti yang gambar ini. Okey, sinopsis projek ini seperti yang kita tahu, kemahiran membaca merupakan kemahiran asas bahasa Melayu yang sangat penting dan yang mesti dikuasai oleh semua murid. Inovasi SNAP program merupakan satu papan permainan bagi subjek 3M, iaitu Bahasa Melayu tahun 2. SNAP program mengandungi papan permainan, tadu, kad perkataan, dan QR code. SNAP program berfokus untuk membantu murid berkeperluan khas masalah pembelajaran yang lemah dalam kemahiran membaca perkataan KV-KV serta untuk memahami perkataan KV-KV. Bagi rasional pula, kita tahu kan MBK mereka lemah dalam kemahiran membaca dan juga lemah dalam kefahaman. Jadi, inovasi yang saya ciptakan dapat meningkatkan kemahiran membaca perkataan KV-KV dan juga dapat membantu MBK memahami makna perkataan KV-KV dengan lebih mudah dan betul. Contohnya seperti kad perkataan ini. Ada QR code kan? So, mereka boleh scan QR code untuk mendengar, lepas itu membaca semula. Dan inovasi ini juga berbentuk tidak hibur. Hal ini kerana dia merangkumi papan permainan, tadu, kad perkataan, dan QR code agar dapat menarik minat MBK untuk belajar. Seterusnya, masalah yang saya jumpai adalah MBK mempunyai kesukaran untuk mengejar dan membantang suku kata KV-KV. Contohnya, kopi, KOPI, mereka suka untuk mengejar. Dan yang kedua, kesukaran untuk membaca perkataan dengan betul dan tepat serta tidak memahami makna perkataan KV-KV. Seperti contoh ini, kopi kan? Mereka tidak tahu apakah itu kopi. Jadi, masalah yang ketiga, MBK perlakuan negatif seperti mereka tidur di bilik darjah, mereka kurang memberi respon kepada guru semasa PMP dijalankan. Bagi objektif pula, objektif bagi inovasi saya adalah dapat membantu MBK mengejar dan membaca perkataan KV-KV dengan sebutan yang betul. Memudahkan MBK memahami makna perkataan KV-KV yang telah dipelajari. Yang ketiga, menarik minat murid untuk belajar dan merangsang motivasi murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam sesi PMP. Bagi strategi penyelesaian, isu yang saya tulis adalah MBK mereka kesukaran untuk mengejar dan memahami makna perkataan KV-KV sebab mereka mempunyai masalah artikulasi dan masalah kefahaman.
Contohnya masalah artikulasi seperti E, I, O, U. Dan masalah kefahaman, mereka kurang ingat maksud dan mereka kurang mengetahui perkataan. Dan kaedah bagi menyelesaikan masalah ini adalah menghasilkan inovasi snack program. Jadi, snack program dapat menyelesaikan masalah ini. Kerana snack program mengantongi papan permainan, kad gambar, kad perkataan tanpa QR code audio dan datu. QR code audio dapat membantu murid mendengar sebutan serta meminta murid untuk membaca semula. Kad tersebut dapat meningkatkan kefahaman makna perkataan KV-KV dan inovasi ini juga mengantongi teknik bermain sambil belajar, jadi murid-murid akan lebih seronok untuk belajar. Bagi kesannya, inovasi ini dapat meningkatkan kemahiran membaca perkataan KV-KV serta memahami makna perkataan KV-KV. Bagi implikasi, saya telah menggunakan PAEK 21, pembelajaran kendiri, pembelajaran kooperatif, digital, pembelajaran fun learning, dan kaedah game-based learning. Idea projek ini sebenarnya daripada idea yang sedia ada, seperti di gambar ini. Ini adalah saya dapat search dalam Google. Tetapi, saya telah inovasikan, saya telah tambahkan kad gambar, kad perkataan tanpa QR code audio, atau peta perkara tukar kepada kad seru dan tajuk serta isi kandungan yang berlainan. Lakaran projek inovasi ini adalah contoh inovasi saya. Seperti saya buat papan permainan, saya telah buat datu, saya akan buat kad perkataan, kad seru, dan juga saya akan buat menu bermain snack program. Inovasi saya adalah untuk murid berkeperluan khas masalah pembelajaran bagi subjek 3M Bahasa Melayu tahun 2. Bagi standar kandungan adalah mengejar dan membaca suku kata dalam perkataan. Bagi standar pembelajaran pula adalah 2.1.3, mengejar dan membaca suku kata KV. K adalah konsonan dan V adalah vokal. Bagi kajian lepas pula, saya telah menjumpai satu jurnal atau satu artikel yang bernama Pembelajaran Berasaskan Permainan. Dan artikel ini sangat sesuai bagi inovasi saya. Sebagai contoh dalam artikel ini, berdasarkan Fraska 2020 telah menyatakan bahawa penggunaan permainan papan dalam pembelajaran berkesan untuk meningkatkan kelewatan dalam pembelajaran. Permainan papan dapat membantu murid untuk meningkatkan kelewatan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, mereka lemah dalam ingatan, mereka lemah dalam membaca. Jadi, permainan papan dapat membantu murid untuk meningkatkan semua kelewatan ini. Dan yang kedua, saya juga jumpa dalam muka surat 46. Berdasarkan Nakyo 2019 telah menyatakan bahawa permainan papan sebagai intervensi pencegahan dan terapi tingkah laku kognitif, kaedah psikologi dan penyakit gaya hidup. Dan pendapat ini saya juga sangat bersetuju sebab permainan papan dapat sebagai intervensi. Contohnya, dapat membantu murid MBK mengubahkan sikap negatif kepada sikap positif. Contohnya, mereka tidur MBK suka tidur di kelas atau mereka MBK tidak respon kepada guru. Jadi, mempunyai papan permainan inovasi saya, MBK dapat lebih aktif dan memberi respon kepada guru. Bagi keperluan dan kepentingan projek inovasi pula. Yang pertama sekali adalah meningkatkan kemahiran membaca perkataan KV. Sebagai contoh,
yang ini copy. Jadi murid-murid dapat scankan QR code ini untuk mendengar. Contohnya KOPI, KOPIP, copy. Jadi murid dapat mendengar sebutan ini dan mereka juga dapat membaca semula. Yang kedua, memudahkan MBK memahami makna perkataan kebi-kebi. Dalam papan permainan ini, saya telah mempunyai tapat yang gambar kebi-kebi dan jadi murid MBK telah diminta untuk mencari perkataan yang betul sesuai dengan gambar tersebut. Bagi yang ketiga adalah sebagai inovasi yang efisien bagi kegunaan guru di kelas atau di luar bilik belajar. Sebab inovasi yang saya buat itu dia sangat ringan dan boleh dibawa kemana-kemana. Dan yang keempat, menjadikan proses PMP lebih menarik dengan menggunakan inovasi senap program. Jadi mereka tidak akan membosankan murid. Jadi mereka akan menarikkan minat untuk belajar perkataan kebi-kebi. Bagi anggaran kos inovasi, saya telah terbahagikan kepada dua, yaitu saya telah menggunakan peralatan TMK seperti komputer milik diri sendiri, PowerPoint secara percuma, QR Code online secara percuma juga, dan data saya gunakan Wi-Fi rumah. Jadi, peralatan TMK tiada kos. Bagi peralatan, saya telah menggunakan datu dengan menggunakan kertas warna. Saya telah membuatkan permainan papan dengan menggunakan kad manila. Saya juga membuatkan kad perkataan dengan menggunakan kertas warna. Saya juga menggunakan plot permainan sebagai penutup botol. Oke, jadi kos bagi inovasi saya, peralatan TMK, saya tidak ada kos. Papan permainan saya membeli satu kad manila, RM1. Datu saya buatkan sendiri, jadi tiada kos. Dan kertas warna saya belikan RM2. Plot permainan penutup botol yang tidak guna juga tiada kos. Dan printer ink RM2. Jadi jumlahnya bagi kos inovasi saya hanya RM5 sahaja. Oke. Penerangan cadangan projek inovasi. Ini adalah inovasi saya. Ini adalah kad manila dan papan permainan. Dan ada datu yang saya buat sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga ada kad perkataan. Dan ada kad seru. Dan menu bermain senap program. Jadi, murid-murid boleh scankan QR code ini. So, mereka tahu macam mana bermain senap program ini. Oke, seterusnya, kad perkataan bulat. Kad perkataan saya telah menciptakan 21 kad perkataan dan 21 QR code audio. Contohnya, murid memilih kad perkataan yang sama dengan tapak yang henti. Murid diminta scan QR code untuk mendengar dan membaca perkataan tersebut. Contohnya apabila mereka scan QR code akan keluarkan ini. Jadi ada bola. Jadi mereka tekan play akan mendengar B-O-L-A. B-O-L-A. Bola. Jadi mereka boleh mengulangkan bacaan ini. Seterusnya, bagi kad seru, saya telah menciptakan 8 kad seru seperti maju 2-3 langkah, maju 2 langkah, rehat sebentar, undur 3 langkah, ops, ambil 1 kad lagi, maju 4 langkah. Seperti macam ini. Okay. Jika murid berhenti di tapak tanda seru seperti yang di sini, murid diminta memilih kad seru dan melakukan perkara kad seru. Oke, yang ketiga plot permainan. Plot permainan saya telah menggunakan penutup botol yang tidak guna. Hal ini kerana dia dapat jimat kos saya dan kita semula.
Langkah penghasilan projek inovasi saya, yang pertama sekali saya mencari maklumat tentang inovasi. Saya fikir apakah inovasi yang saya akan buat. Dan setelah ada idea, saya langkaran ideakan. Seterusnya, saya mencari maklumat tentang tajuk perkataan KV-KV. Contohnya, apakah perkataan KV-KV? Seterusnya, saya menghasilkan papan permainan, dadu, kad perkataan dan kad seru. Seterusnya, setiap kad perkataan ini, saya juga menghasilkan QR code audio dan QR code menu penggunaan. Setelah semua telah siap, saya akan menguji dan penambahbaikan inovasi. Lepas itu, juga akan membuat laporan projek inovasi. Bagi cara bermain inovasi ini, yang pertama, murid-murid diminta lakukan pelembaran dadu. Pelembar dadu nilai tertinggi mendapat giliran yang pertama. Dan semua murid dimulai dari petak pertama, yaitu petak yang tulis mula. Dan lebarkan dadu dan lihat angka yang keluar. Jika murid berhenti di kotak gambar bola seperti ini, murid diminta mencari perkataan bola dan scan QR code untuk mendengar dan membaca perkataan bola dengan sebutan dan ejaan yang betul. B-O-L-A B-O-L-A bola. Sebaliknya, jika murid salah mencari kad perkataan, murid akan mencari kad perkataan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan-rakan. Guru juga akan membuat penilaian semakan seputar murid, sama ada murid membaca betul atau tidak, ataupun murid dapat membaca atau mengeja perkataan KV-KV. Seterusnya, jika murid berhenti di kotak tanda seru, murid diminta memilih satu kad seru lagi dan melakukan perkara dalam kad seru. Contohnya, kalau dia memilih rehat sebentar, jadi dia perlulah tunggu giliran yang seterusnya. Jika murid mendapatkan angka 6, maka MBK ini mempunyai peluang untuk melebat dadu sekali lagi. Pemenang dari permainan ini adalah murid yang pertama kali berhasil mencapai dalam kotak tamat, yaitu kotak yang terakhir. Bagi penutup ini, inovasi Snapboard Game adalah dapat menjadi satu wadah yang dapat membantu semua MBK untuk meningkatkan kemahiran membaca serta memudahkan mereka mengetahui dan memahami makna perkataan KV-KV. Melalui inovasi ini juga dapat menarik minat MBK serta meningkatkan ingatan MBK. Jadi, saya juga berharap inovasi saya dapat berjaya diciptakan serta memberi manfaat kepada MBK untuk meningkatkan kemahiran membaca MBK dan guru-guru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.